Kita dalam kitab Fathul Mu'in pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan tentang keuzuran-keuzuran bagi solat jamaah. Jadi kita hampir habis bab ini. Akhir sekali kita membicarakan tentang kalau sekiranya seseorang itu dia ada hutang. Kalau tak salah kita sedang bicara tentang hutang ni. Kalau sekiranya dia ada hutang dan dia tidak mampu membayar hutangnya, maka menjadi keuzuran baginya untuk tidak menghadiri jamaah. Kalau sekiranya orang yang memberikan hutang menunggunya di masjid sebagai misal. Tapi ini kita mengatakan dia ada keuzuran, tetapi dia tidak ada bukti atas kemiskinan. Jadi dia tidak dapat membayar hutangnya dan dia tidak ada bukti yang menunjukkan dia tidak dapat membayar hutang tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan mu'sir. Kita dah membicarakan ini ke belum? Akhir sekali boleh mungkin atau pada akhir kita di mana? Muka surat 308 Ustaz. Okey. Jadi insya-Allah kita lihat kepada muka surat 308. Oh, kita dah sampai sini. Okey. Nah, teruskan. Peringatan. Semua uzur di atas dapat menghapus. Nanti jawab apa siap. 308. Ayo. Dah. 307 last paragraph kan. 307. Nombor 11 308 nombor 11 kan. Okey, jadi minggu lepas kita membicarakan berkenaan dengan keuzuran yang tidak menghadiri solat jamaah dan Jumaat, berkenaan yang dengan kalau sekiranya dia tidak mendapatkan pakaian yang sesuai baginya. Jadi seorang ulama misalnya dia tidak dapat memakai pakaian yang biasa dipakai, maka ini adalah keuzuran yang dibaginya untuk tidak menghadiri salat jamaah. Ini ulama kita memberikan misal sebagai, kita lihat misalnya sebagai negara, ulama mereka misalnya kalau dia pergi masjid dia ada pakaian yang tertentu. Misalnya dia akan memakai jubah dan dia akan pakai sarban dan sebagainya. Tetapi pada satu hari misalnya dia tidak mendapatkan pakaian tersebut. Ini adalah keuzuran baginya. Sebab kebiasaannya memakai pakaian tersebut. Jadi keuzuran baginya untuk dia tidak menghadiri ini salat jamaah. Nah, begitu juga adalah berkenaan dengan kalau sekiranya seseorang itu misalnya dia musafir dan dia mengatakan kalau saya salat jamaah, saya punya grup akan tinggalkan saya. Kalau saya salat jamaah, saya punya grup akan tinggalkan saya. Maka dalam keadaan seperti ini, keuzuran baginya untuk tidak melakukan salat jamaah dan Jumaat. Boleh, insya-Allah ini juga kita membicarakan pada minggu ini yang lepas. Dan selepas itu, takut kepada orang yang akan menganiaya terhadap orang yang berhak dilindungi. Satu orang ini misalnya dia tinggal di sebuah tempat ada banyak penyamun ataupun banyak orang yang membunuh. Maka dia takut, dia mengatakan kalau saya keluar pergi ke masjid, saya akan dibunuh. Kalau saya pergi ke masjid, saya akan dirompak. Ataupun dia takut atas orang lain. Misalnya dia mengatakan saya ada isteri di rumah, anak-anak di rumah, ada orang yang nak pecah rumah saya misalnya. Saya takut kalau saya keluar dari rumah saya, penyamun ini akan masuk ke dalam rumah dan dia akan membunuh ahli keluarga saya. Dia tidak takut atas dirinya, tetapi dia takut atas ahli keluarganya. Ini juga keuzuran baginya. Keuzuran baginya untuk tidak menghadiri Jumaat ini dengan yakni jamaah. Jadi sama ada dia takut atas dirinya ataupun dia takut ini atas orang lain. Yakni maksudnya dia menjaga orang lain ataupun takut atas harta. Di sini penulis membicarakan tiga perkara. Pertama sekali kehormatan, kedua nyawa, ketiga adalah harta. Kehormatan ini seperti apa? Seperti orang ini mengacau dia misalnya, ataupun boleh menyebabkan dia menjadi malu misalnya di tengah jalan. Maka ini juga ada daripada keuzuran untuk dia tidak menghadiri. Selepas itu berkenaan dengan nyawa, kalau sekiranya seorang itu nak membunuh misalnya, orang yang zalim nak membunuh. Dan begitu juga ini dengan yang ketiga adalah berkenaan dengan harta. Orang ini boleh merompak kalau sekiranya dia melakukan
salat yang ini di luar daripada rumah. Nah, teruskan. Jadi ini yang kita berhenti minggu lepas. Peringatan, semua unsur di atas dapat menghapus kemakruhan kita dah sampai sini. Berkenaan dengan yang 11 juga saya telah membicarakan, berkenaan dengan hutang. Satu orang ini dia ada hutang dan dia tidak boleh bayar hutang, tapi dia tidak ada bukti yang dia miskin, maka ini adalah keuzuran baginya. Tapi kalau dia ada bukti dia miskin, tidak menjadi keuzuran baginya. Boleh faham insya-Allah? Itu sebab di sini penulis ini mengatakan berkenaan yang ini dengan hutang, dia mengatakan wa khaufun min habsi gharimin mu'sir. Ini mu'sir ini maksudnya orang yang tidak mampu bayar. Tapi kalau dia ada bukti misalnya daripada mahkamah yang dia mu'sir, maka ini tidak ada keuzuran. Tapi kalau dia tidak ada bukti, tapi dia dalam keadaan tidak mampu membayarnya, maka dalam keadaan seperti ini keuzuran baginya untuk dia tidak menghadiri salat Jumaat ini dengan jamaah. Boleh faham insya-Allah? Ada siapa-siapa ada soalan mengenai masalah ini? Tidak ada ya? Nah, teruskan. Semua unsur di atas dapat menghapuskan kemakruhan meninggalkan jemaah yang disunatkan dan menghilangkan dosanya jika jamaah itu diwajibkan. Dan sebab kita ada khilaf ulama berkenaan dengan solat jamaah. Ada ulama mengatakan dia adalah sunnah muakkadah, ada ulama mengatakan dia adalah fardu kifayah, ada ulama mengatakan dia adalah fardu ain. Kalau kita mengatakan melakukan solat jamaah ini hukumnya sunnah muakkadah, maka meninggalkannya tanpa keuzuran adalah makruh. Kalau kita mengatakan dia adalah wajib, maka meninggalkannya adalah berdosa kalau dia tidak ada keuzuran. Jadi di sini penulis ini mengatakan perbezaannya. Kalau sekiranya dia tidak ada keuzuran dan dia meninggalkannya, maka makruh bagi orang yang menganggapnya sebagai sunnah. Dan dia berdosa kalau sekiranya jamaah itu dikirakan sebagai wajib. Sama ada kewajipan ini fardu kifayah ataupun fardu ain. Dan kita mengatakan pada minggu lepas pendapat ini yang dipilih adalah fardu kifayah. Betul ke tidak? Solat jamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, tetapi tidak bisa mendapatkan fadilat jemaah menurut pendapat An-Nawawi di dalam Al-Majmu'. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang satu orang itu dia ada keuzuran tidak menghadiri salat jamaah. Dia salat sendirian di rumah. Adakah dia dapat kelebihan salat jamaah? Nampak? Sekarang ini misalnya satu orang sakit, dia tidak dapat pergi ke masjid. Dia ada keuzuran. Dia sakit, dia demam misalnya. Sakit adalah keuzuran baginya untuk dia tidak pergi ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Dia melakukan salat sendirian di dalam rumahnya. Adakah dia melakukan salat sendirian di rumahnya, dia mendapatkan pahala menghadiri salat jamaah? Sebab kalau dia tak sakit, dia akan hadir salat jamaah. Tapi dia sakit, adakah dia tetap akan mendapatkan pahala jamaah? Di sini kita ada khilaf. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dia tidak dapat, tetapi ada ulama lain mengatakan dia dapat. Ada hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan istiqamah. Apabila seseorang itu istiqamah dalam amal dan dia dalam keadaan dia tidak mampu melakukan disebabkan keuzuran, Allah tetap akan memberikan pahala. Maka di sini ulama kita ada sedikit khilaf ini berkenaan dengan adakah dia tetap mendapat pahala ataupun dia tidak mendapat pahala. Maka penulis dia menukilkan pendapat Imam Nawawi dahulu. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan menurut pendapat Al-Imam Nawawi tidak dapat pahala jamaah. Jadi Al-Imam Nawawi dia mengatakan dia tidak dapat pahala jamaah. Selepas itu apa beliau mengatakan? Selain An-Nawawi memilih pendapat sebagaimana pula pendapat segolongan ulama mutaqaddimun bahawa fadilat jemaah tetap didapatkan jika bermaksud melakukan jemaah andai kata tidak ada unsur melintang. Nah, jadi ulama-ulama yang lain beliau mengatakan sebagian yang ulama yang mutaqaddimun, yakni ulama-ulama yang dahulu, mereka mengatakan dia tetap akan mendapatkan pahala. Jadi berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, yang mana Nabi mengatakan
man taraka al-jumu'ata min ghairi 'udhrin falyatasaddaq. Afwan, ini sebelum ini kita ada hadis yang seperti mana saya mengatakan tadi, ada berkenaan dengan hadis yang umum berkenaan dengan barang siapa yang ia mengaku melakukan satu amalan yang dengan istiqamah, dia tetap akan mendapat pahalanya. Nah, teruskan. Berkata An-Nawawi di dalam Al-Majmu', sunat bagi orang yang meninggalkan solat Jumaat tanpa suatu uzur bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, sebagaimana yang diterangkan hadis Abu Daud. Nah, ini adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam ini Abu Daud, yang mana Nabi mengatakan man tarakal jumu'ata min ghairi 'udhrin falyatasaddaq bidinar. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumaat tanpa keuzuran, hendaklah dia bersedekah dengan 1 dinar. Fa illam yajid fa nisfu dinar. Kalau dia tidak dapat mampu, maka dia membayar setengah, yakni dinar. Kalau sekiranya seseorang itu tidak menghadiri salat Jumaat ini tanpa yakni keuzuran. Jadi 1 dinar ini agak-agak berapa? 1 dinar ini dia adalah 4 suku gram. Jadi kita lihat 1 gram emas. Kalau kita mengatakan misalnya 100 ya? 1 gram emas. Oh, 1 gram dalam 116 gitu. Oh, sekarang 16 kan? Jadi kalau 1 dinar ini kita kali 4,5. 4 dengan 1 suku. Kalau kita mengatakan 1 gram letaklah $100 misalnya. Jadi dia $400. 400 dengan 1/4 iaitu $25. Jadi $425. Ini adalah 1 dinar. Separuh dinar adalah 210. Nah, ini adalah sunnah ini baginya. Boleh, insyaAllah dari dengan ini alhamdulillah kita dah habis ini fasal berkenaan dengan keuzuran salat jamaah. Minggu lepas saya dah membicarakan berkenaan dengan orang sakit pun saya sudah membicarakan ni. Kalau sekiranya ada orang sakit nazak, keuzuran bagi orang yang menjaganya tidak menghadiri salat Jumaat dan jamaah. Baik, itu juga kita telah membicarakan. Baik, sekarang ini kita akan masuk kepada fasal berkenaan dengan salat Jumaat. Jadi sebelum ini kita masuk ini kepada salat Jumaat, perkataan ini Jumaat ini dalam bahasa Arab kita ada beberapa lafaz. Pertama sekali kita ada Jumu'ah, kedua kita ada Juma'ah, dan juga yang ini kita ada Jum'ah. Jadi huruf mim ini kita ada dhammah, kita ada sukun, dan kita ada fathah. Dan ada pendapat mengatakan kasrah, Jumi'ah. Tetapi ini adalah biasa ini tidak digunakan. Kita dalam Al-Quranul Karim, ini dalam riwayat Hafiz kita baca idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Betul ke tidak? Yang ini dibaca dengan dhamma. Dan perkataan Jumu'ah dia dikenali sebagai Jumu'ah daripada perkataan ijtima'. Ijtima' dalam bahasa Arab ini maksudnya perkumpulan. Kenapa perkataan Jumu'ah dikenali sebagai Jumu'ah? Sebab kita berkumpul pada hari tersebut. Sebelum datangnya Islam, dia dikenali sebagai Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, ini orang jahiliyah, mereka menganggap hari Jumaat ini Arubah. Tapi apabila datang Islam, maka ia dikenali sebagai Jumu'ah. Cuma berkenaan dengan perkataan dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Melayu kita juga mengatakan Jumaat tidak ada masalah. Tetapi masalahnya mungkin dalam bahasa English ada sedikit masalah. Dalam bahasa English kita panggil Friday. Friday ini dia adalah pria ni. Pria ini dia salah satu daripada goddess, tahu ni macam zaman dahulu mereka sembah ni apa? Sembah bahala ke apa. Jadi salah satu daripada nama yang mereka memberikan kepada mereka punya Tuhan. Jadi mereka menamakan apabila masuk kepada bahasa Inggeris dia jadi Friday. Tetapi asal ini kalau tak salah saya nama dia pria ke apa. Jadi bila dia asal bahasa Latin. Jadi bila dia English ini dia jadi Friday. Itu sebab sebagian dari ulama kita kalau yang faham ini bahasa English, dia tak suka sangat ini kalau digunakan ini perkataan
kalau digunakan perkataan yang Friday. Jadi biasa yang ni mereka akan menggunakan perkataan Jumaat. Dan kita masya-Allah dalam bahasa Melayu, kita semua yang kita ambil daripada bahasa hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Ini semua adalah bahasa Arab ini. Dan alhamdulillah ini adalah yang terbaik. Nah, jadi insya-Allah kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Solat Jumaat. Mengerjakan solat Jumaat hukumnya fardu ain jika telah cukup syarat-syaratnya. Jadi pertama sekali penulis ini mengatakan tentang ini hukum ini mengerjakan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ini dia adalah fardu ain. Dia berbeza dengan solat jamaah. Solat jamaah kita mengatakan fardu kifayah. Manakala solat Jumaat ini hukumnya adalah fardu ain, dan selepas ini dia akan membicarakan ini tentang beberapa syarat. Ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Yani ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya melakukan salat Jumaat yang hukumnya adalah wajib, dan hari Jumaat ini merupakan hari yang paling mulia dalam minggu. Dalam satu minggu hari yang paling mulia adalah hari Jumaat. Dan ia dikenali sebagai Sayyidul Ayyam. Dan Nabi SAW dia menggalakkan kita melakukan ibadah dan lebih-lebih lagi berselawat kepada Nabi SAW. Nah, teruskan. Perintah melakukannya turun di Mekah. Namun di Mekah sendiri tidak diselenggarakan di kala itu, kerana belum cukup bilangan kaum muslimin, atau syiarnya harus ditampakkan, sedangkan Nabi di Mekah masih sembunyi-sembunyi. Jadi maksudnya di sini penulis ini mengatakan solat Jumaat ini diwajibkan di Makkah, seperti mana solat-solat yang lain pada awalnya diwajibkan di Makkah. Kita sebelum ini kita membicarakan hadis berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Begitu juga dengan solat Jumaat, tetapi solat Jumaat tidak dilakukan di Makkah. Kenapa? Di sini penulis ini mengatakan sama ada disebabkan jumlahnya tidak cukup untuk didirikan solat Jumaat di Makkah, ataupun keadaan di Makkah sebab mereka ditindas. Orang Islam bila mereka berada di Makkah, mereka ditindas dan mereka tidak dapat menzahirkan syiar. Ini yang penulis mengatakan. Sebab ini solat Jumaat, solat jamaah dan solat Jumaat ini kita mesti menzahirkan syiar. Kita tidak boleh melakukan ini sembunyi-sembunyi. Kita nak kena menzahirkan. Kita nak melakukannya di sebuah tempat yang orang awam dapat melihatnya. Dan ini tidak dapat dilakukan di Makkah. Kenapa? Sebab umat Islam sedang berada dalam keadaan ditindas oleh kaum musyrikin. Jadi mereka tidak mampu nak melakukan solat jamaah terang-terangan, apalagi solat Jumaat dengan khatib naik mimbar dan sebagainya. Jadi di Makkah mereka tidak melakukan solat Jumaat. Jadi bilakah solat Jumaat ini dilakukan? Apabila Nabi SAW hijrah di Madinah. Apabila Nabi SAW ini hijrah di Madinah, maka Nabi SAW dia mengasaskan solat Jumaat di Madinah. Dia melakukan solat Jumaat di Quba, dan selepas itu solat Jumaat didirikan di Madinah. Nah, orang pertama kali yang menyelenggarakannya di Madinah sebelum Nabi hijrah adalah Asad bin Surara. Ia selenggarakan pada sebuah kampung yang berdekatan dengan kota Madinah. Nah, jadi orang yang pertama sekali sebelum hijrah Nabi SAW, seorang sahabat yang namanya Asad bin Zurar. Beliau mendirikan solat Jumaat di Madinah, dalam lingkungan 1 mil. 1 mil daripada outskirts di Madinah. Luas sikit daripada kota Madinah. Dia mendirikan solat Jumaat. Jadi penulis ini mengatakan di sini solat Jumaat sudah diwajibkan sebelum hijrah, maksudnya di Makkah, tetapi Nabi SAW tidak melakukannya di Makkah, tetapi ada sahabat melakukannya di Madinah. Dan ini sahabat yang pertama yang melakukannya di Madinah. Nah, solat Jumaat itu solat yang paling utama. Nah, solat Jumaat ini kita mengatakan solat yang wajib, dan di dalamnya
banyak yakni kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ini bagi mereka yang melaksanakannya. Aywa, dinamakan dengan solat Jumaat kerana banyak orang-orang yang berkumpul untuk melakukannya. Nah, ini dalam segi bahasa kita mengatakan Jumu'ah, ini daripada perkataan ijtima'. Seperti mana kita mengatakan ijtima' ini maksudnya berkumpul. Disebabkan hari Jumaat ini adalah hari perkumpulan manusia, kita melakukan ini solat jamaah di masjid dan sebagainya, maka dia adalah dinamakan ini sebagai Jumu'ah. Nah, orang-orang berkumpul untuk melakukannya, atau kerana Adam berkumpul dengan Hawa di Muzdalifah. Nah, ini berdasarkan dengan riwayat dikatakan Nabi Adam AS yang bertemu dengan Hawa di Muzdalifah pada hari Jumaat. Jadi perkataan ijtima' juga boleh membawa makna ijtima' Adam al-Hawa, yakni pertemuan Adam AS dengan Hawa. Nah, jadi mereka berjumpa di Muzdalifah pada hari Jumaat. Dan kerana itu pula Muzdalifah disebut dengan Jam'an. Teruskan. Solat Jumaat wajib dikerjakan oleh setiap orang mukallaf, iaitu orang baligh yang berakal sihat, yang lelaki serta bukan budak belian. Kerana itu tidak wajib bagi orang wanita atau banci atau budak sekalipun mukattab kerana kekurangan persyaratan mereka. Nah, di sini penulis mengatakan siapakah yang diwajibkan melakukan solat Jumaat. Jadi beliau mengatakan solat Jumaat wajib dikerjakan oleh setiap orang mukallaf. Jadi mukallaf ini yang dimaksudkan adalah orang yang baligh, yang berakal. Baligh dan berakal. Wajib yakni dia melakukan solat Jumaat. Dan zakarin yang ketiga adalah dia mesti lelaki. Salat Jumaat tidak diwajibkan atas perempuan, atas wanita. Tapi kalau mereka melakukan sah, tetapi tidak diwajibkan ke atas mereka. Syarat yang keempat, dia mesti merdeka. Yang ini maksudnya bukan hamba. Salat Jumaat tidak diwajibkan ini atas ini hamba. Jadi mana mengatakan apa? Itu dia. Jadi maksud di sini adalah apa? Yang ni bukan budak belian, maksudnya bukan hamba. Jadi kita ni semua orang yang merdeka. Kita bukan budak belian ni. Kita adalah manusia yang merdeka. Nah, jadi dia mengatakan maka kerana itu tidak diwajibkan orang wanita ataupun banci. Banci ni adalah khunsa, yakni seorang yang ada dua alat kelamin. Seorang yang ada dua alat kelamin. Ataupun yang ini budak. Budak yang ini maksudnya siapa? Di sini adalah hamba ya. Bukan budak kecil ya. Memang budak kecil juga kita mengatakan tidak yang ini diwajibkan solat Jumaat sebab dia belum balik, betul ke tidak? Tapi yang dimaksudkan dengan budak di sini adalah hamba ya, bukan budak kecil. Sebab bahasa Indonesia mereka mengatakan budak ini membawa makna hamba. Kita dalam bahasa Melayu kita mengatakan hamba kan? Kita bila mengatakan budak maksudnya budak kecil. Kalau hamba. Tapi di sini maksud daripada budak di sini adalah hamba. Jadi just take note jangan kita salah faham pula kat sini. Baik, sekalipun dia mengatakan dia adalah mukatab, ini adalah jenis hamba. Kita hamba ini ada beberapa jenis. Yang dimaksudkan dengan hamba mukatab, kalau dalam bahasa kita panggil hamba kontrak. Apakah yang dimaksudkan dengan hamba kontrak? Hamba kontrak ini tuan dia mengatakan, wahai hambaku, kalau engkau dapat mendatangkan $10,000, aku bebaskan kau. Masya Allah, sekarang ada kontrak. Apakah kontrak dia? Hamba ini kalau dia boleh mendatangkan sejumlah wang. Jadi hamba seperti ini dia boleh terima zakat. The only jenis hamba yang boleh terima zakat hamba kontrak. Jadi dia boleh keluar kat pasar mengatakan, tolonglah saya ni tuan saya janji dia akan bebaskan saya nak menjadi orang merdeka, saya boleh terima zakat, tolonglah saya. Jadi orang pun berikan zakat, berikan dia zakat. Jadi sehingga kan dia dapat melepaskan dirinya, ataupun dia bekerja kat luar.
Dia bekerja misalnya 2 bulan. Tuan dia kasih dia time limit. Okey, kalau engkau dapat mendatangkan $1,000 dalam masa setahun, ataupun $10,000 misalnya dalam masa setahun, aku bebaskan kau. Jadi dia keluar bekerja, dia berniaga, ataupun dia minta orang duit misalnya, dia minta zakat dan sebagainya. Bila dah sampai, maka dia memberikan wang tersebut kepada tuannya. Maka wajib tuannya membebaskannya. Ini kita mengatakan wajib membebaskan. Tuannya tidak ada pilihan. Kalau dia melakukan kontrak seperti ini, dia tidak ada pilihan, dia tidak boleh fasahkan akad ini. Wajib dia membebaskan. Tapi di sini penulis mengatakan walaupun hamba mukatab. Nampak tak? Maksudnya dia menekankan makna ini. Dia mengatakan salat Jumaat tidak diwajibkan atas hamba walaupun hamba jenis mukatab. Yani hamba mukatab ini hamba yang keluar bekerja. Dia keluar bekerja sebab tuan dia mengatakan kau nak kena cari duit sendiri. Engkau nak kena berikan kepada aku $10,000. Sebab dulu aku beri kau $10,000, engkau nak bebas, boleh, bayar balik. Nampak tak? Bayar balik. Jadi dia pun yang bekerja dan sebagainya. Dia pun tidak diwajibkan solat Jumaat. Nah, itu maksud. Nah, teruskan. Dengan syarat mereka itu mutawahwatin, iaitu bertempat di tempat solat Jumaat itu diselenggarakan, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau ataupun penghujan ataupun penghujan selain ada keperluan yang semacam pergi berdagang atau ziarah. Nah, ini adalah syarat yang seterusnya adalah mereka mesti, biasanya kita menggunakan perkataan mustautin. Cuma dalam kitab Fathul Mu'in dia menggunakan perkataan mutawattin. Yang ini pun sama jugalah ya. Maksudnya mustautin. Mustautin. Kalau kita Muqaddimah Hadramiyah mustautin. Kitab Umdah kalau saya ingat pun yang menggunakan perkataan yang mustautin. Baik, mungkin saya terangkan dulu ini apakah yang dimaksudkan dengan mustautin. Kita dalam bahasa Melayu pun kita menggunakan perkataan mustautin. Betul ke tidak? Kita dalam bahasa Melayu kita menggunakan perkataan mustautin dan mukim. Misalnya dalam bahasa kita panggil saya sekarang bermukim di Australia. Ya, kadang-kadang ada orang mengatakan sedemikian kan? Ataupun kita mengatakan saya bermustautin di Singapura. Ada beza di antara mukim dengan mustautin. Mustautin maksudnya, ini seperti mana penulis syarahkan ini apa maksud mustautin. Maksudnya kita tidak akan safar melainkan kalau ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, kita akan duduk di sini. Kita ni misalnya kita orang Singapura kan, kita bermustautin di Singapura. Kita ada keluar Singapura ke tidak keluar Singapura? Kita tidak keluar Singapura, betul ke tidak? Apa sebabnya? Sebab Singapura adalah kita punya homeland. Ini kita mengatakan awak adalah mustautin di Singapura. Tetapi mukim, apa definisi mukim? Mukim ada beza dengan mustautin. Apa bezanya? Siapa tahu? Apakah beza mukim dengan mustautin? Kalau mustautin kita mengatakan dia menetap. Dia menetap ini di sebuah negara dan dia tidak keluar daripada negara tersebut. Melainkan kalau ada keperluan, seperti mana penulis mengatakan di sini. Dia akan menetap dalam musim panas dan musim sejuk. Ini pun saya rasa ada terjemahan yang ada silap ya. Sebab di sini kita lihat penulis ini dia mengatakan la yusafiru min mahalli iqamatiha saifan wa shita'an. Saifan yang maksudnya sama maksudnya musim panas. Shita dia adalah musim sejuk. Jadi ada silap di sini. Dia mengatakan apa musim kemarau. Ini bukan musim kemarau ya. Yang ini musim panas. Musim yang ini panas. Sebab kemarau ini maknanya berbeza. Yang ini maksudnya musim panas, musim sejuk, dia akan berada di negeri dia. Dia tidak akan keluar. Beza dengan nomad. Kalau orang tinggal di padang pasir musim panas, jadi mungkin dia akan pergi di kawasan atasan kat gunung. Yang ini musim sejuk, yang ini dia akan turun balik. Nampak? Yang ini dia berpindah dari tempat kepada tempat yang lain. Tetapi kalau orang mustautin, yang ini dia tetap ini akan berada di mana saja yang ini dia berada. Kalau dia berada di Singapura, maka dia hanya berada di Singapura sahaja. Dia tidak akan keluar illa li hajatin katijaratin wa ziyarah. Dia tidak akan keluar negeri melainkan kalau ada hajat. Seperti apa? Seperti dia berniaga ataupun dia ziarah ini orang lain di luar negeri. Tapi kalau tak, ini dia
dia akan tinggal yakni dalam negara tersebut. Ini yang kita maksudkan dengan mustautin. Berbeza dengan mukim. Mukim ini definisinya adalah seseorang yang tinggal di sebuah tempat lebih tinggal di sebuah tempat 4 hari dan lebih, tak termasuk hari sampai dan hari keluar. Ini kita cuba hafal. Apabila kita tinggal di sebuah tempat 4 hari minimum ya. Kita tinggal di sebuah tempat 4 hari, tidak termasuk hari sampai dengan hari keluar, kita adalah mukim. Misalnya ni kita pergi ke Kuala Lumpur dan kita tinggal di Kuala Lumpur selama 1 minggu. Kita sampai di Kuala Lumpur sudah tidak boleh jamak dan kasar. Ini banyak jemaah tanya soalan ini kan. Saya pergi Kuala Lumpur dan saya dah sampai saya punya hotel misalnya, boleh tak saya jamak dengan kasar? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab awak niat untuk tinggal di Kuala Lumpur 4 hari dan lebih, tidak termasuk hari sampai dengan hari keluar. Banyak ini jemaah yang saya dapat tahu. Yang ni banyak orang menyangkakan apa? Dia pergi Kuala Lumpur kan, dia niat nak tinggal 1 bulan. Dia bayangkan, dia nak tinggal 1 bulan yang dekat Kuala Lumpur. Jadi 3 hari yang pertama dia jamak dan kasar. Boleh? 3 hari yang pertama. 3 hari yang pertama ini di Kuala Lumpur ini, dia dah sampai Kuala Lumpur, tapi dia masih jamak dan kasar selama 3 hari. Kita menanyakan kenapa ini 3 hari? Kenapa 3 hari? Sebab ini dia mengatakan musafir kalau sekiranya 3 hari dia boleh jamak dan kasar. Ini kita mengatakan kalau dia hanya nak tinggal 3 hari. Betul ke tidak? Yang ini maksudnya kalau dia sampai di Kuala Lumpur, dia niat saya sampai hari Isnin, hari Khamis saya nak keluar Kuala Lumpur. Ini tidak ada masalah, dia boleh jamak dan kasar. Sebab kita kira daripada hari Selasa kan, hari Isnin kita tak kira sebab hari Isnin hari sampai. Jadi hari Selasa hari yang pertama, hari Rabu hari yang kedua, betul ke tidak? Hari Khamis hari yang ketiga, hari yang ketiga dia keluar. Jadi maksudnya dia tinggal di Kuala Lumpur berapa hari? 2 hari. 2 hari masya-Allah tidak ada masalah, dia boleh jamak dan kasar. Kalau 3 hari dia boleh jamak dan kasar. Tetapi kalau 4 hari dia dah tak boleh jamak dan kasar. Boleh faham insya-Allah? Sebab ini dia sudah menjadi mukim. Dia sudah menjadi mukim. Sekarang soalan kita menanyakan, adakah diwajibkan solat Jumaat bagi mukim ataupun tidak? Wahai jemaah sekalian, adakah diwajibkan solat Jumaat? Tak wajib. Ini kalau bangga dengan happy betul Wajib, mukim wajib. Wajib ada solat Jumaat. Tetapi dia berbeza dengan mustautin. Apa bezanya? Dia tidak dikirakan dalam jemaah 40 orang. Mukim tidak dikira daripada jemaah 40 orang. Misalnya kalau kita ada solat Jumaat, misalnya kita ada 40 orang termasuk imam 40 orang cun. Tetapi satu mukim, maksudnya tidak sah. Kenapa? Sebab walaupun 40 orang tapi kita ada satu mukim. Jadi misalnya kita 39 mustautin, satu mukim tak cukup. Sebab mukim ini kita mengatakan walaupun solat Jumaat diwajibkan ke atasnya, tapi dia tidak dikira daripada 40. Sama juga wanita melakukan solat Jumaat. Misalnya kita dapat 39 lelaki, satu wanita, tak boleh. Sebab wanita kita mengatakan walaupun sah solat Jumaatnya, tapi dia tidak dikira daripada 40. Jadi kita nak faham beza ni. Ada orang kita mengatakan solat Jumaat diwajibkan ke atasnya dan dia dikirakan daripada 40. Ada orang solat Jumaat diwajibkan ke atasnya tapi dia tidak dikira daripada 40. Ini seperti apa? Mukim dengan musafir. Musafir pula tak diwajibkan. Kita kalau musafir solat Jumaat tidak diwajibkan. Tapi ada syarat ni, nanti penulis akan berbicarakan tentang syarat ni. Musafir juga tidak dikira daripada 40. Jadi hanya dikira daripada 40 adalah mustautin. Mungkin nanti perlu tulis ini. Dia adalah mustautin. Itu sebab ulama kita misalnya mereka mengatakan kalau kita pergi ke satu island, tak ada orang tinggal ke island. Kita pergi 50 orang misalnya. Kita pergi ke island tersebut. Lepas itu kebetulan hari Jumaat. Adakah dibolehkan kita solat Jumaat? Tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Sebab tidak ada mustautin. Syarat sah Jumaat adalah 40 mustautin, bukan 40 orang saja. 40 mustautin. Tapi kalau semua mukim ataupun semua musafir, tidak dibolehkan melakukan solat Jumaat. Jadi apa nak buat?
wajib solat Zuhur. Bukan solat Jumaat. Ini daripada perkara yang kita harus faham juga ya. Dan saya masih ingat kalau di Hadramut bila pergi ke Nabi Allah Hud, tidak ada solat Jumaat. Tidak ada solat Jumaat. Walaupun ini wallahualam saya rasa beribu orang yang dekat makam Nabi Hud pada tahunan ziarah. Sebab tempat itu tak ada orang tinggal. Sebab nak tinggal tempat tu pun orang seram. Itu tempat jadi kaum Nabi Hud alaihissalam, yakni Allah menghancurkan kaum Nabi Hud alaihissalam. Saya masih ingat ini saya naik ini dekat makam, saya lihat ada taifun ya. Sebab tempat Ahqaf ini mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin. Sampai hari ini tempat tersebut masya-Allah anginnya mengerikan. Saya pernah lihat ini bila kita naik ini kepada makam taifun ini, cuba bayangkan. Dia punya height of a building. Ini kita boleh lihat daripada jauh. Jadi tempat itu memang tidak ada orang tinggal. Dan dia dekat dengan Wadi Barhud. Tahu Wadi Barhud? Ini juga ada hadis Nabi SAW. Tempat yang ni orang-orang kafir dan sebagainya, mereka semua ada di situ. Jadi tempat itu yakni memang kalau dalam bahasa kita panggil di tempat ini jin bertedang. Maksudnya kalau sekitaran yang di luar daripada kawasan yang makam. Jadi disebabkan di situ tidak ada orang tinggal, maka beribu orang yang ziarah Nabi Allah Hud bila hari Jumaat, mereka tidak melakukan solat Jumaat. Mereka melakukan solat Zuhur. Apa sebabnya? Sebab tidak ada mustautin. Tidak ada mustautin yang di sana. Nah, teruskan. Mereka juga tidak sedang beruzur. Misalnya sakit atau uzur-uzur lain seperti disebutkan di dalam uzur-uzur jemaah. Jadi penulis mengatakan syarat wajib jemaah baligh, berakal, lelaki, menikah, mustautin. Yang keenam, tidak ada keuzuran seperti keuzuran yang disebutkan sebelum ini. Dan mungkin antum kena hafal kaedah ini. Keuzuran bagi tidak menghadiri solat jamaah sama dengan keuzuran tidak menghadiri solat Jumaat. Jadi kita tak keliru. Jadi semua keuzuran bagi tidak menghadiri solat jamaah sama dengan solat Jumaat, tidak ada beza. Jadi sebelum ini kita membicarakan yakni satu orang yang ini terlalu lapar, terlalu haus, ataupun ada orang yang dia hutang di sana sedang menunggunya, ataupun dia tidak ada pakaian yang selayak ini dengannya, ataupun dia dalam keadaan takut ini atas dirinya, ataupun maruahnya, ataupun ahli keluarganya. Ini semua keuzuran kan? Maka ini juga adalah keuzuran bagi tidak menghadiri solat Jumaat. Jadi kalau sekiranya seorang itu dia mukallaf, dia mustautin, dia merdeka, semua yang disyarat ada, tetapi ada keuzuran juga, ini tidak diwajibkan solat Jumaat. Nah, begitu juga dengan corona. Teruskan. Orang sakit yang tidak bisa datang ke tempat diselenggarakannya solat Jumaat setelah matahari memasuki belahan langit barat. Masya-Allah jemaah ni. Nanti saya terangkan. Tidak wajib melakukan solat Jumaat. Apa yang dimaksudkan di sini adalah satu orang ini dia sakit, misalnya dia ada keuzuran. Dia ada keuzuran untuk tidak menghadiri solat Jumaat, tapi dia mengatakan saya malau macam mana pun saya mati-mati saya nak pergi juga, sebab saya daripada kecil tak pernah tinggalkan solat Jumaat. Jadi saya walau macam mana sakit sekalipun saya akan hadir di solat Jumaat. Dia pun pergi ke masjid. Apabila dia pergi ke masjid, bila masuk waktu zawal, ini dimaksudkan zawal. Apabila masuk waktu zawal, dia wajib solat Jumaat. Dia tidak boleh balik rumah. Dia tidak boleh mengatakan, oh saya nampaknya saya tak jadilah, saya nampaknya saya nak kena balik. Kita mengatakan sekarang awak dah sampai masjid. Beza kalau dia belum sampai masjid. Dia belum sampai masjid, keuzuran. Solat Jumaat tidak diwajibkan ke atasnya. Tapi kalau dia sampai masjid dan masuk waktu zawal, waktu zawal ini adalah waktu zuhur, betul ke tidak? Maka dia tidak boleh keluar daripada masjid melainkan dia melakukan solat Jumaat di dalam. Boleh faham insya-Allah? Jadi sekali lagi, ini adalah berkenaan dengan orang yang pada asalnya ada keuzuran tetapi dia nak datang masjid. Kalau sekiranya dia sampai kepada masjid dan sudah berlaku zawal, dia tidak boleh kembali ke rumahnya. Tapi kalau sekiranya belum zawal, dia boleh balik.
Misalnya dia sampai masjid awal, dia sampai masjid misalnya pukul 11 pagi, tapi dia sakit. Bila dah masuk pukul 12, dah 12.30, kepala dia pening. Dia mengatakan, nampaknya yang ni saya nak kena balik. Dia boleh balik, sebab ini belum zawal, sebab dia masih ada keuzuran. Tetapi kalau sekiranya sudah zawal, wajib yang dia melakukan salat, melainkan kalau sakitnya boleh menyebabkan maut ataupun boleh menyebabkan dia pingsan dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang berbeza. Tapi kalau dia boleh tahan, maksudnya wajib dia melakukan salat Jumaat. Apa sebabnya? Sebab bila sudah berlaku zawal, sudah salat Jumaat, sudah lagi beberapa minit sudah melakukan salat Jumaat. Maka sekarang yang ini dia ada kemampuan untuk melakukan, sebab dia sudah sampai yang ini ke tempat tersebut. Boleh faham insya-Allah? Jadi kita lihat ini terjemahannya. Jadi dia mengatakan di sini mereka juga tidak selepas itu dia mengatakan orang sakit yang tidak boleh datang ke tempat yang ini salat. Yang ini diwajibkan atas orang sakit kalau sekiranya dia tidak hadir selepas waktu zawal. Kalau sekiranya dia tidak hadir selepas waktu zawal. Jadi ini yang dia mengatakan matahari memasuki belahan langit barat. Ini yang dimaksudkan zawal. Ini kita tulis di sana waktu zawal. Jadi boleh faham insya-Allah ya apa tadi kita mengatakan? Kalau sekiranya dia sampai dah masuk ini waktu zawal, wajib dia salat Jumaat walaupun dia ada keuzuran. Boleh insya-Allah? Nah, solat Jumaat bisa jadi sah dengan disertainya orang yang sedang uzur. Nah, apa maksudnya? Maksudnya dia dikira daripada 40. Dia dikira daripada 40 walaupun dia ada keuzuran. Tetapi dia mustautin. Dia sakit. Tapi adakah dia mustautin? Mustautin. Adakah sah salat ni? Sah salat ni. Adakah dia dikira daripada 40? Dikirakan daripada 40 walaupun dia ada keuzuran. Tetapi berbeza dengan mukim. Mukim tidak dikira daripada 40 walaupun tidak ada keuzuran. Boleh insya-Allah? Nah, solat Jumaat wajib dikerjakan oleh orang mukim. Di tempat diselenggarakan. Diselenggarakan di sini maksudnya tempat dia tinggal. Perkataan selenggara ni tempat dia tinggal. Yang ni mukim tinggal di tempat. Jadi definisi mukim kita dah tahu ya, apa definisinya? Jumaat yang tidak mustautin. Misalnya orang mukim di tempat diselenggarakan Jumaat selama 4 hari atau lebih, sedangkan ia bermaksud pulang ke tempat sendiri, tidak sekalipun nanti setelah berhari-hari. Yang ni maksudnya yang ni dia nak tinggal di tempat tersebut, tetapi satu hari nanti dia akan kembali kepada negeri dia. Ini adalah mukim. Yang ni misalnya dia tinggal di Singapura misalnya selama 2 tahun, tetapi Singapura bukan tempat tanah air dia. Dia datang ke sini untuk bekerja. Ini adalah mukim. Betul ke tidak? Jadi bukan maksudnya dia 4 hari saja, ataupun 5 hari, ataupun 6 hari, ataupun 7 hari, hatta 2 tahun. 2 tahun yang ini. Tapi dia mengatakan pada dirinya, saya nak tinggal sini selama 2 tahun, selepas itu saya nak kembali kepada negeri saya. Ini bukan mustautin. Ini adalah mukim. Bilakah dia menjadi mustautin? Bila dia niat untuk tinggal selama-lamanya. Ini maksudnya dia mengatakan khalas, ini adalah tanah air saya. Yang ini maksudnya saya nak pincin kat sini sampai maut. Ini kita mengatakan yang ini dia mustautin. Tapi kalau dia niat ini nak kembali kepada negerinya, ini adalah mukim. Nah, wajib dikerjakan oleh orang mukim mutawatin di tempat yang panggilan Jumaat masih dapat didengar, di mana penduduk tempat diselenggarakan Jumaat kurang dari 40 orang. Nah, sekarang ini keadaannya adalah begini ya. Sekarang ini misalnya satu orang ini dia tinggal di kawasan gunungan, ataupun dia tinggal di border satu negeri. Jadi dalam negerinya tidak ada orang melakukan salat Jumaat. Yang ini maksudnya tak cukup ini 40 orang. Sebagai misal, tidak ada yang ini salat Jumaat. Akan tetapi dia dengar azan negeri lain. Dia dengar azan yang ini negeri sebelah, sebab dia kat border. Maka diwajibkan dia melakukan salat Jumaat.
Kalau sekiranya dia dapat mendengar azan, kalau satu orang itu dia melakukan azan dekat ujung border, dia akan dengar azan tersebut, maka diwajibkan dia melakukan salat Jumaat. Jadi misalnya seperti apa? Sekarang misalan kita membicarakan kampung lah, senang sikit ya. Kalau border ni susah. Hatta kalau kita mengatakan wajib, dia pun tak boleh cross border kadang-kadang. Tapi kalau sekiranya misalan kampung ke kampung, misalan ada satu kampung, jumlah penduduknya misalan 3 orang ataupun 10 orang. Lagi satu kampung jumlahnya 200 orang. Jadi kampung ini dia melakukan salat Jumaat. Adakah diwajibkan orang yang berada di kampung ini? Adakah diwajibkan orang yang berada di kampung yang pertama tadi melakukan salat Jumaat? Maka di sini kita lihat, kalau sekiranya border kampung yang melakukan salat Jumaat, kalau satu orang itu melakukan azan, orang yang di kampung sebelah dapat mendengar azannya, maka wajib pergi kepada kampung itu untuk melakukan salat Jumaat. Tapi kalau sekiranya mereka tidak dapat dengar azannya, maka tidak diwajibkan mereka melakukan salat Jumaat. Boleh insya-Allah? Baik orang mungkin tidak mutawatir keterangan atas, atau mungkin mutawatir ini wajib mengerjakan solat Jumaat. Jadi wajib dia melakukan solat Jumaat apabila dia dengar azan. Kalau dia dengar azan, kalau kita mengatakan satu orang kalau melakukan azan di border kampung itu, kampung lain dapat mendengarnya, maka semua diwajibkan solat Jumaat. Semua diwajibkan solat Jumaat. Tadi saya memberikan misalan di Nabi Hud kan. Nabi Hud mereka tidak melakukan solat Jumaat di sana, sebab semua mukim. Semua orang yang pergi sana bukan mustautin, mereka mukim, dan mereka tidak dapat dengar azan daripada kampung berdekatan. Melainkan kalau sekiranya kalau ada kampung berdekatan misalan dengan tempat Nabi Hud misalan, kalau sekiranya satu orang melakukan azan dekat border kampung itu, dan orang yang di kawasan itu dapat mendengar azan, maka wajib mereka pergi melakukan salat Jumaat. Tetapi kalau tidak, maka tidak diwajibkan. Jadi ini adalah kayu ukur untuk kita mengatakan sama ada satu kampung itu wajib melakukan salat Jumaat ataupun tidak. Ini kalau kita mengatakan dia tak cukup syarat, dia tak cukup 40 orang misalnya, bagaimana dia nak melakukan salat Jumaat? Apa tak? Tapi kalau dia dapat dengar azan kampung lain, wajib dia pergi ke kampung lain, bukan melakukan salat Jumaat di kampung ni, nak kena pergi kampung sana sebab dia dengar azan. Tamam? Teruskan. Namun solat Jumaat tidak sah dengan dipenuhinya dua orang tersebut di bawah ini, iaitu mungkin bukan mutawatir. Ini yang seperti mana saya mengatakan, solat Jumaat tidak ni ada silap ya. La tanqa'idu di sini maksudnya dia tidak dikira daripada 40. Bukan tidak sah. Sekarang penulis ini dia sedang membicarakan tentang mukim. Jadi tadi seperti mana saya mengatakan, mukim ini solatnya sah tapi dia tidak dikira. Apa maksudnya? Dia sah tapi tak dikira. Boleh faham insya-Allah ya? Solatnya sah tapi dia tidak dikira daripada 40 orang. Ini yang dimaksudkan ya. Dia wajib melakukan solat. Mukim ini wajib melakukan solat, tetapi solatnya tidak dikira. Tidak dikira maksudnya tidak dikira daripada 40. Jadi tadi saya memberikan misal, kalau ada 39 mustautin, satu mukim, Masya Allah, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Sebab mukim tidak dikira daripada 40. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan tan'aqidu. Jadi kita nak cancel perkataan tidak sah. Kita tulis solat, namun solat Jumaat tidak dikira. Bukan tidak sah, tidak dikira. Ini dua orang pun kita cancel. Tidak dipenuhi dengannya, iaitu mukim. Iaitu mukim dan bukan mustautin. Jadi mustautin dia dikira, mukim tidak dikira. Itu saja penulis yang mengatakan. Yang ini dia bukan perkara yang susah nak faham. Boleh insya-Allah. Cuma yang ini terjemahannya seperti ini, kita nak kena membetulkan. Nah, teruskan. Tetapi di luar daerah diselenggarakan Jumaat
sekalipun ia sendiri wajib mengerjakan Jumaat bila mendengar panggilan Jumaat dari tempat diselenggarakannya itu. Nah, ini kalau sekiranya seseorang itu yang misalan dia keluar daripada negerinya, maka hukumnya berbeza. Kalau dia mustautin yang misalan, kalau dia keluar daripada negerinya, maka sekarang ini dia dikirakan ini sama ada dia sebagai musafir ataupun dia boleh menjadi mukim. Maka solat Jumaat ini boleh diwajibkan ini ke atasnya, tetapi hukumnya sudah berbeza. Kalau sekiranya dia keluar daripada negerinya, kalau sekiranya dia keluar daripada negeri, ataupun dia mustautin di sebuah tempat tapi tak cukup orang untuk melakukan solat jamaah, tapi dia dengar azan daripada kawasan yang lain, maka dia pun keluar daripada negerinya untuk melakukan solat Jumaat ini di kawasan tersebut. Maka bila dia keluar daripada negerinya, dia bukan dikirakan sebagai mustautin tadi. Maka yakni dia mengambil yakni hukum mukim. Maka dia tidak dikira daripada 40. Boleh faham insya-Allah? Ayo. Tak susah ya? Solat Jumaat tidak jadi, iaitu tidak sah dengan dipenuhi budak dan anak-anak. Ini macam mana ini? Ini ada satu kesilapan yang sangat ketara. Yang ini salat Jumaat itu sah. Salat Jumaat itu sah. Tidak jadi di sini maksudnya mereka tidak dikira daripada 40. Yang ini maksudnya penulis mengatakan wala biman bihi riqun wasiba bal tasihu minhum. Maksudnya mereka tidak dikira daripada 40, tapi salat mereka sah. Difaham insya-Allah? Jadi ini terjemahan ini. Ini adalah terjemahan yang wajib kita membetulkannya. Kalau tidak, yakni maknanya sudah terbalik. Penulis ini mengatakan sah salat mereka, tapi mereka tidak dikira. Apa maksudnya tidak dikira? Tidak dikira daripada 40. Siapakah mereka yang tidak dikira daripada 40? Ar-riq was-siba. Riq maksudnya hamba. Siba sabi, yakni budak kecil yang belum balik. Budak kecil mumayyiz ini misalnya umur 7 tahun. Solat sah ke tidak kalau dia melakukan solat Jumaat? Solat Jumaat dia sah, tapi dia tidak dikira daripada 40. Begitu juga dengan hamba. Hamba melakukan solat Jumaat. Kita mengatakan tadi tidak diwajibkan atas hamba melakukan solat Jumaat, tapi hamba melakukan solat Jumaat, sah solat Jumaatnya, akan tetapi dia tidak dikira daripada 40 orang. Ini yang dimasukkan oleh penulis ini. Boleh insya-Allah. Jadi sekali lagi kita ada perbezaan berkenaan dengan solat tidak dikira dengan solat tidak sah. Ada beza. Solat tidak dikira maksudnya tidak dikira daripada 40 orang. Solat tidak sah maksudnya tidak sah terus jadi solat. Jadi dia punya bracket itu salah, dia tak boleh tak tidak sah. Jadi kita cancel. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini ya. Insya-Allah. Kalau tidak ada soalan, yang kita insya-Allah ini kita akan meneruskan ya, dengan doa bacaan kitab Zubat dan doa insya-Allah. Surat 48 Ustaz. Ya. 48. 58. Ya. Jadi yang di second baik sampai 59. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Fi kullihi hatman wa muhtarul imam wa nawawi wa hujjatil islam yakfi bi an yakuna qalbul fa'ili mustahdiran niyati ghayra ghafili subhana li rajhihi yantasib ma lam yutik yaqudu kaifa ma yujib wa ajizun 'anil qu'udi salla li jambihi wa bil yamini awla summa yusalli ajizun 'ala faqa wa bi ruku'i wa sujudi awma bi ra'sihi ya'jiz fa bil 'afani lil 'ajzi adal qalba lil 'arkani wa la yajuzu tarkuha liman 'aqal wa ba'da 'ajzihi yutik shay'an fa'al walhamdulillah fi rak'atin liman subiq bismi wal hurufi wasyadi ufiq law abdala al-harfa biharfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bisukutin qata'atin kasura aqalla ma'qastin liqat'i ma qara ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الفطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وحل آتاك يا علماء نحصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا نصر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه كرم اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة ترسل لكل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سل صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله بالبدر